Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah, terapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, dikekalkan nikmat iman, nikmat Islam, dan dapat kita beramal soleh pada pagi ini, dapat menunaikan solat subuh berjamaah, dan dapat sama-sama pula berada barang sekejap dalam majlis ilmu ini. Moga-moga keberadaan kita ini menarik rahmat Allah Ta'ala, mendatangkan kefahaman, kekuatan untuk kita beramal dengan agama kita, perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang disuruh kita buat, yang dilarang kita tinggalkan. Jadi insya-Allah pagi ini kita nak habiskan tafsir surah Abasa. Surah Abasa kita baca gitu sampai ayat terakhir. Ayat terakhir bila mana ditutup firman Allah Subhanahu wa taala, dan surah Abasa ini tentang kumpulan kedua, kumpulan orang-orang yang celaka pada hari akhirat kelak, ya. Ulaika humul kafaratul fajarah. Ayat yang ke-42, ulaika humul kafaratul fajarah. Itulah mereka orang-orang kafir lagi derhaka. Jadi walaupun ayat ini ditutup, ayat ini dengan dua kelompok manusia, dua kumpulan manusia ditutup, dua kumpulan manusia pada hari kiamat. Dua kumpulan ni, satu kumpulan beriman, satu kumpulan tak beriman, kafir. Habis dua kumpulan. Sebenarnya bila kita tengok balik penjelasan kumpulan, dua kumpulan ini, kumpulan yang beriman itu sendiri pun ada pecah-pecah dia juga. Ada pecah-pecah dia, ada pembahagian dia sendiri. Satu kumpulan bahagi secara umum, yang beriman wajah berseri-seri, kumpulan beriman. Kumpulan tak beriman, kafir, yang jahat, satu kumpulan lain. Jadi kumpulan beriman itu banyak kategori juga. Sebab hidup atas muka bumi ni orang Islam pun banyak grade. Orang Islam banyak grade, mukmin banyak grade, kan? Kalau ihsan pun banyak grade juga, banyak makam juga. Jadi bila di hari akhirat, hari pembalasan, orang beriman atas muka bumi ni yang macam-macam grade itu, masuk hari akhirat juga ada macam-macam kategori juga. Cuma kita atas muka bumi ni kita boleh nilai kita ni nak masuk kumpulan mana, nak letak dalam kumpulan mana, kita boleh usahakan. Di atas muka bumi ni antara disebut dalam surah Fatir, disebut dalam surah Fatir tiga kumpulan orang beriman. Bila Allah firmankan kepada kita, thumma awrasnal kitab alladhi nastafaina min ibadina, kemudian kami wariskan kitab ini kepada orang-orang yang terpilih di kalangan hamba-hamba kami, yang kami pilih di kalangan hamba-hamba kami. Jadi hamba-hamba kami itu maksudnya ialah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdiri daripada yang pertama, faminhum zalimun li nafsihi. Ada yang menzalimi diri mereka sendiri, buat zalim, maknanya beriman, percaya, membenarkan di hati, tetapi zalimul nafsi ni mereka buat maksiat. Yang disuruh dia tak buat, yang dilarang pula dia buat. Zalimul nafsi, abaikan kewajipan dan melakukan benda yang haram. Tapi beriman tak orang ni? Orang ni beriman, Islam ke dia? Islam. Ada banyak kumpulan, banyak orang macam ni, kan? Banyak macam ni. Kemudian yang keduanya, faminhum wa minhum muqtasid wa minhum muqtasid. Ada di kalangan mereka ni, umat Rasulullah ni,
yang pertengahan, buat taat perintah Allah Ta'ala, yang disuruh dia buat, yang dilarang dia tinggal. Tapi kadang-kadang tergelincir juga, buat juga benda haram. Kadang-kadang tergelincir, buat juga, tinggal juga benda wajib, campur aduk, kan, muqtasid. Ini pun kumpulan pertengahan di kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang masuk syurga tanpa hisab, kumpulan yang nombor 1. Wa minhum sabiqum bil khairati bi iznillah. Di kalangan mereka ada yang mendahulukan, berlumba-lumba buat kebaikan. Sabiqum bil khairati bi iznillah, dengan izin Allah Taala. Inilah kumpulan yang masuk syurga tanpa hisab. Ada pun 2 kumpulan tadi itu masuk syurga juga, sebab umat Rasulullah semua beriman, semua orang beriman, tapi masuk, ada yang kena azab dulu, azab hisaban yasira, azab yang ringan, golongan muqtasid. Kalau masuk neraka kena azab dulu, azab ringan, kemudian keluar dengan rahmat Allah Taala, boleh keluar juga neraka, kan. Ada yang zalimun li nafsih ni, masuk neraka juga dulu, akhirnya keluar juga neraka. Tapi kita nak usaha agar kita tak masuk neraka lah. Kita kalau boleh, kita memang nak terus masuk syurga, tak nak transit kat neraka. Tak nak transit kat neraka. Transit dekat pusat pemindahan banjir pun dah tak seronok. Baik duduk rumah sendiri, rumah kita sendiri kecil macam mana pun, rumah kita sendiri seronok. Awak pindah hantar dekat dewan besar, rumah kita kecil, baik duduk rumah kita, kan. Jadi transit dekat pusat pemindahan banjir pun tak seronok dah, duduk rumah kita seronok. Ini nak transit dekat neraka, na'udzubillah. Sebab tu bila ada peluang untuk kita jadi orang yang sabiqum bil khairat, orang yang sentiasa melakukan ketaatan, tinggal maksiat, bahkan dia sentiasa meninggalkan benda makruh, tinggal benda makruh, benda mubah, benda harus pun ada yang ditinggalkan, kan. Benda harus pun ada ditinggalkan. Sebab apa ni? Sabiqum bil khairat, nak cari, nak jadi orang yang bekerja-kerja buat kebaikan. Jadi bila Allah tutup surah Abasa dengan 2 kumpulan manusia, itu umum, yang beriman, yang kafir. Beriman kafir, kafir neraka. Yang beriman ni ada kategori-kategori dia pula. Ada kategori-kategori dia pula. Sebab tu kita kena semak balik, kita ni kategori mana. Kita kenal lah diri kita, kan. Jadi insya-Allah penutup dia dalam kitab Tafsir Al-Munir ini, dia bagi penutup pedoman, ibrah, pengajaran, hukum hakam untuk kita ambil pengajaran. Ada 2 sahaja. Dia ulang balik. Yang pertama dia kata, ayat tersebut memberikan petunjuk-petunjuk berikut. Bila datangnya tempikan kiamat, iaitu tempikan sangkakala yang kedua, tempikan sangkakala yang kedua, sakhah, yang disebut sakhah. Dan ayat ni surah ni juga berkata sakhah. Atau yang terakhir, yang mana pada hari tersebut saudara lari daripada saudaranya, anak lari daripada bapanya, serta suami lari daripada isterinya, pasangan pun lari daripada pasangan masing-masing. Maka setiap orang mempunyai urusan sendiri yang tidak ada masa untuk melihat masalah orang lain. Ini dia ulang balik hadis Rasulullah yang cerita berkenaan dengan hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, katanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ayuh syarrun nas yaumal qiyamah hufatan uratan gurla. Ini kita ulang balik, dia ulang balik. Manusia akan dibangkitkan pada mahsyar pada hari kiamat dalam keadaan berkaki ayam, bertelanjang, gurla, tidak bersunat. Qultu ya Rasulullah, maka aku tanya, wahai Rasulullah, ar-rijal wan nisa jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'd, adakah lelaki-lelaki dan perempuan semuanya saling memandang satu sama lain, sesama sendiri? Dah telanjang ni, kan. Kalau kita muka bumi ni, kalau jumpa tengok orang telanjang, tak lepas tengok orang yang telanjang gila pun tengok. Yang telanjang tu golongan gila pun dia tengok, kan. Jadi atas muka bumi. Tapi bila sampai ke akhirat, bila berlaku keadaan sama juga, maka Nabi jawab, ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru asyaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'd. Keadaan amat berat, amat teruk untuk seseorang itu memandang kepada orang lain. Ini
Nak cerita gambarannya, di hari kiamat terlalu dahsyat, sehingga tidak ada ruang, tak ada perasaan, tak ada masa, tak ada rasa nak tengok orang lain, nak ambil tahu orang. Saya je. Jadi kedahsyatan dunia memang tidak mampu nak dibandingkan kedahsyatan akhirat. Sebab kedahsyatan dunia, manusia masih ambil tahu orang. Kedahsyatan dunia, manusia masih ambil tahu orang. Ayah masih ambil tahu anak dia. Dahsyat macam mana pun, seorang suami masih ambil tahu isteri dia, masalah isteri dia, kan? Ada pilihan, dia masih nak selamatkan anak dia lagi. Tapi bila datang mahsyar, tak ada seimbang, tak ada cerita dah, awak saya. Jadi kita kena sediakan bekal. Pasal nak minta tolong orang dah tak ada ruang di hari akhirat kelak. Maka sedia bekal masa hidup di dunia lah. Berapa masa tempoh Allah bagi, umur kita, itulah modal kita untuk mencari bekal. Yang keduanya, pengajaran yang kedua dalam bahagian terakhir ni, manusia pada hari kiamat terbahagi dua kumpulan. Satu kumpulan wajah mereka berseri dan bercahaya, orang beriman, bergembira dengan kemuliaan yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang beriman ni, yang mana mereka tahu bahawa mereka mendapat kejayaan dan nikmat syurga. Ini wajah orang-orang yang beriman. Wajah orang beriman, orang yang dapat berita gembira atas muka bumi pun. Kalau orang itu diberikan berita gembira, nampak kegembiraan pada muka dia, nampak keseronokan pada muka dia. Dia buat apply permohonan, tiba-tiba kata permohonan cik diterima, nampak kegembiraan dia. Nampak, sebab dia tahu dah, untung diterima, dapat 30,000 grant contoh, kan? Jadi seronok. Anak dia nak masuk universiti, dapat surat, diterima permohonan masuk universiti, nampak kegembiraan dia. Pasal dia tahu dah. Adapun dia kata lagi, satu kumpulan lagi, wajah mereka dipenuhi kesedihan dan kekecewaan. Asap, debu dan habuk, muka pucat, gelap dan malam. Ini cerita manusia yang bersedih, yang kecewa, yang frust, yang tertekan, yang stres. Semua gitu muka dia. Tengok atas muka bumi macam tu, kan? Dikhabarkan tiba-tiba dapat result, ujian menunjukkan bahawa encik memang kena penyakit ni. Penyakit ni kena, memang sah, positif. Tengok muka dia macam mana. Kalau muka dia warna putih pun jadi nampak kusam, kan? Pasal apa? Dia tahu dah masalah yang akan dia hadapi. Dia tahu apa masalah yang dia akan hadapi. Mereka golongan yang kafir kepada Allah Ta'ala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul Allah. Ingkar, menipu serta berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat orang tak beriman. Jadi bila diceritakan keadaan macam ni lah, kita termenung dan kita usahakan untuk masuk kumpulan yang pertama. Kemudian bila kita baca ayat-ayat lain, kumpulan pertama orang beriman tu dia ada ranking dia juga. Kita berusaha nak masuk ranking yang pertama, sebab tahu dah kesusahan yang dihadapi oleh kumpulan-kumpulan lain. Ini Allah bagi panduan kepada kita. Alhamdulillah, dengan datang Al-Quran ini kita baca, kita faham. Kita pun ambil ibrah, ambil pengajaran daripada Al-Quran. Itu surah Abasa. Kita baca 42 ayat. Alhamdulillah, selesai tafsir, baca surah Abasa. Adapun surah selepas surah Abasa ini ialah surah At-Takwir. InsyaAllah kita ambil sikit masa. Surah At-Takwir ini mukadimahnya begini. Surah yang ke-81 ini, juzuk yang ke-30, mengandungi 29 ayat. Pendek sikit, 29 ayat sahaja. 29 ayat, dan surah Makiyah. Bila disebut surah Makiyah, tuan-tuan dah faham dah, kita dah ada dalam kepala kita dah surah Makiyah. Surah Makiyah ni surah cerita pasal keimanan lagi ni. Surah cerita pasal keimanan, nak mantapkan keimanan umat Islam. Cerita pasal hari kiamat, cerita pasal neraka, syurga, cerita pasal dosa pahala, cerita kisah-kisah umat-umat terdahulu, bagi motivasi untuk umat Islam, bagi ancaman untuk orang kafir tak nak beriman. Dicerita kisah-kisah terdahulu. Ini surah Makiyah. Kita faham dah. Jadi kita boleh agaklah surah Makiyah ni nak bentuk keimanan kita, agar betul-betul yakin, percaya. Iman yang boleh mendorong kita untuk buat taat, iman yang boleh halang kita buat maksiat. Atau iman macam tu. Bukan iman gantung dinding.
kan, dia tak guna. Ada benda gantung kat dinding, dia tak pakai. Duit pun banyak, duit banyak adalah 100,000, tapi pakai gantung kat dinding je, tak guna. Dia kena guna duit tu, kan. Jadi benda-benda macam ni kita kena guna. Jadi bila datang surah At-Takwir, dinamakan surah At-Takwir kerana permulaan surah telah dimulai dengan firman Allah, Iza syamsu kuwirat, yang bermaksud apabila matahari digulung. Bila matahari digulung, simpan, habis, tak ada dah matahari, maka namanya surah At-Takwir, sebab dia ambil nama permulaan surah ini, Iza syamsu kuwirat. Ia dicantumkan antara satu dengan yang lain, kemudian dilipat dan dilontarkan serta dihapuskan cahayanya. Maknanya akhirnya matahari yang bersinar megah tu, yang kamu nampak sekarang ni, akan binasa. Dan memang semua orang mengaku, saintis pun mengaku bahawa ada jangka hayat dia matahari tu. Cuma dia kata matahari kita ni bintang muda, dia kata bintang muda, lambat lagi nak letup, dia kata. Dia kata bintang muda, dia kata. Umur dah juta-juta tahun dah, muda lagi. Sebab dia matahari. Kita pesen manusia ni kalau umur dah 70 tahun dah tua dah, kan. Matahari umur juta-juta pun hidup tak muda, tak tua lagi, dia kata. Ikut benda. Manusia jangka hayat dia sampai lebih kurang 100 tahun lah, kan, 1 abad, kan, 1 abad 1 tahun. Jadi masing arnab ada jangka hayat dia, binatang tumbuhan ada jangka hayat dia. Jagung pendek je umur dia. Durian tuan dah mati, hidup lagi dia, kan. Lama jangka hayat dia. Jadi bintang, matahari itu ada jangka hayat sampai masa nanti dia akan binasa. Maka Allah kata, Allah firmankan, Idza syamsu kuwirat, bila matahari digulungkan, habislah matahari, tak ada dah. Tak ada matahari. Dan semua mengaku bahawa matahari ni akan binasa. Mengaku semua, pasal dia ni benda baru. Ilmu kata matahari ni akan meletup. Itu yang pelik, bila dia kata kiamat tak ada. Matahari meletup, bumi tak meletup. Bumi pun meletup kan, nanti habis, hancur, binasa. Matahari hancur binasa, bumi hancur binasa, tanda bahawa alam ni termasuk langit pun akan hancur binasa, habis. Kiamat berlaku. Sebab tu tak boleh pakai orang kata kiamat ni tak ada. Sebab dia mengaku bahawa alam ni pun termasuk matahari ni ada jangka hayat dia. Binasa, semua binasa. Cuma tak binasa lagi sebab belum sampai masa. Ajal belum sampai. Kan, ajal belum sampai. Jadi sebab tu dinamakan surah At-Takwir. Ini penamaan surah ni, surah At-Takwir. Abasa, nama surah Abasa kita baca sebab apa? Abasa wa tawalla, bermula dengan Abasa. Ambil perkataan dalam Abasa tu, kan. Biasanya dia ambil perkataan atau kisah surah, maka dinamakan surah tersebut. Surah Al-Baqarah, nama cerita lembu betina, nama-nama surah, surah Zukhruf, surah Al-An'am, ada semua biasa perkataan yang disebut dalam surah tersebut. Jadi apa kaitan surah ini, surah At-Takwir, dengan surah sebelumnya, dengan surah Al-Abasa, dengan surah Abasa? Apa perkaitan? Sebab kita tahu bahawa surah-surah ni bukan turun ikut tertib. Kita tahu kan, surah Quran ni bukan turun ikut tertib. Bahkan ayat-ayat pun tak turun ikut tertib, susun sekarang dalam kitab tu. Cuma disusun oleh Rasul, arah ke sahabat, susun ikut sebenarnya yang diajarkan, diberitahu oleh malaikat Jibril alaihissalam. Tapi waktu turunnya, waktu turun ayat tu, waktu turun ayat, bukan ikut tertib pun yang kita sekarang. Surah pun sama, bukan mesti surah Abasa turun dulu baru surah Takwir turun, tak, kan, tak tahu tu. Tapi susunan dia tu, susunan dia ditentukan oleh Rasulullah kepada para sahabat dan diberitahu oleh Rasulullah kepada Rasulullah oleh Jibril daripada Allah Taala. Walaupun gitu, dia ada muafaqah, ada kesinambungan antara surah sebelum, surah selepas dan surah akan datang. Ni mukjizat Quran, dia ada kesinambungan. Dia tak melompat-lompat. Maka bila disemak, dibuat penilaian, surah Abasa kaitan dengan surah Takwir, surah sebelum dengan surah selepas ini. Kedua-dua surah ini, surah Abasa dengan surah At-Takwir, menjelaskan tentang dahsyatnya malapetaka kiamat dan kesengsaraan mengalaminya. Masih sambung lagi cerita bab kiamat lagi. Sebab kiamat ni perkara yang manusia zaman dulu sampai sekarang ada je kumpulan manusia yang menafikan, yang mengatakan alam ni kekal, yang ajar sesat pun ada.
Yang kata alam ni kekal, baqa, kekal, sedia kala, jadi sendiri, tabi'i, kan. Jadi didatangkan surah-surah banyak, surah cerita tentang malapetaka kiamat, kedahsyatannya, kesengsaraannya. Dalam surah Abasa Allah berfirman menjelaskan perkara tersebut bermula ayat 33. Kalau tuan-tuan cek balik surah Abasa bermula ayat 33. Fa idza ja'atis sakhah. Bermula situ. Bila datanglah tempikan yang kedua, as-sakhah. As-sakhah ni kan juga nama kiamat juga. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Itu cerita keadaan manusia tu. Datang je sakhah, keadaan manusianya lari semua buat hal masing-masing. Orang paling dia sayang atas muka bumi pun dia tak hirau dah. Itu cerita dahsyat. Dahsyat tu. Bila kita tak kisah orang, kita je memang dahsyat lah. Setelah kita boleh ambil tahu hal orang, tak dahsyat lagi. Ambil tahu hal orang. Accident, suami isteri accident. Suami ni sedar-sedar je terperangkap dalam kenderaan, tak boleh keluar, kaki tersepit, kepala berdarah. Dia kata apa? Yang tanya bini dia sebelah. Masih ambil tahu hal bini lagi sebelah. Atau kalau ada anak, dia fikir mana anak dia. Itu dahsyat dah accident tu. Tapi masih fikir bini lagi. Ada yang masih fikir anak lagi. Maknanya tak dahsyat sangat lah banding dengan akhirat lah. Sebab bila akhirat tak fikir dah orang lain. Tapi dahsyat tak accident? Dahsyat. Oh, dahsyat. 7 orang penumpang. 5 orang meninggal, 2 orang je hidup. Dahsyat lah. Kereta tak nampak rupa dah. Tak nampak rupa kereta. Tapi bila sedar si ayah tadi, dia fikir apa? Dia tanya anak dia tanya bini dia. Maknanya dia fikir orang lagi. Masih fikir orang lain. Nak ceritanya dahsyat, memang dahsyat. Tapi kalau nak banding dengan akhirat, tak boleh banding lah. Tak boleh banding. Kan? Tengok pemain bola sepak Malaysia. Oh, hebat orang tu. Pemain paling bernilai, hebat. Tapi jangan banding dengan Pili ke Maradona, jangan banding tak boleh banding. Tak boleh banding. Hebat setakat tu jelah. Dalam kategori dia je. Ini kena faham. Pasal kita akan menghadapi kiamat ni, semua orang akan hadapi. Kalau ada pilihan option tak apa. Kan? Ada pilihan tak apa, semua orang akan hadapi. Pencing tak semua orang akan hadapi pencing ni, walaupun dia kita kerajaan pun. Saya ni kalau kita kerajaan, adakah saya akan pencing nanti? Mana tahu, tatah mati dulu tak sempat ada pencing. Pencing tak semua orang akan pencing. Kalau awak bukan kerajaan, lagilah tak pencing, tak dapat gaji pencing. Dan tak akan semua orang hadapi. Itu pun sibuk prepare, standby, isi bora bila nak pencing, berapa dapat, kira dah semua dah. Padahal belum tentu pencing pun dah kira berapa dapat. Bila nak pencing, nak buat apa pencing nanti, dah kira. Padahal belum tentu pencing. Ini kiamat ni, semua orang akan pergi sana. Semua orang akan hadapi kiamat. Duduk sana semua, standby sana. Tapi persediaannya macam mana? Ini kita kadang-kadang kalah dengan dunia ni. Pasal dunia ni nampak kan, tengok sibuk dengan dunia kan. Itu yang masalah. Itu yang kena sentiasa berada dalam majlis ilmu, duduk dalam majlis ilmu, baca Quran, baca hadis, kawan dengan alim, orang ulama, orang yang tahu agama, orang baik-baik. Pasal apa? Dia akan mengingatkan kita tentang tempat yang kita nak pergi tu, yang pasti pergi. Ini usaha kita lah, insya-Allah. Allah permudahkan kan. Jadi bila tengok surah Abasa, dia mula dengan ayat 33 sampai ayat 42, cerita pasal dahsyatnya kiamat. Manakala dalam surah ini Allah menjelaskan perkara berkenaan dari ayat pertama. Dia mula ayat pertama, idza syamsu kuwirat, kan. Bermula ayat pertama lagi cerita pasal kiamat dah. Hingga akhirnya Allah menyebut fa idza ja'atit tammatul kubra. Tammah, nama kiamat juga, kan. Tammah, sakhah, tammah, kan, datang tiupan. Tammah dengan perkataan tammatul kubra. Jadi bermula ayat pertama, dan surah Takwir bermula idza syamsul kubra ayat pertama sampailah fa idza ja'atit tammatul kubra. Sampai ayat itu. Cerita pasal kedahsyatan kiamat. Kemudian disusuli pula dengan menyebut, jadi di penghujung kedua-dua surah yang terdahulu, Allah menyebut at-tammah dan as-sakhah.
Tammah dalam surah Takwir, Sakhah dalam surah Abasa. An-Nazi'at, An-Nazi'at disebut perkataan Tammah dalam surah An-Nazi'at. Di penghujung kedua-dua surah yang terdahulu, Abasa dengan Nazi'at. Hujung surah ni sebelum kita baca Abasa, kita baca An-Nazi'at. An-Nazi'at, Abasa. Ada disebut perkataan At-Tammah dengan As-Sakhah. Tammah dengan As-Sakhah. Dua perkataan. Disusuli pula dengan menyebut dua surah yang mengandungi tanda-tanda berlakunya kiamat. Dua surah yang mengandungi tanda-tanda berlaku kiamat dan hari pembalasan. Dua surah ini ialah surah Al-Infitar dengan surah At-Takwir. Mula-mula Allah sebut dua benda, nama kiamat, As-Sakhah dengan At-Tammah dalam dua surah terdahulu. Surah An-Nazi'at disebut At-Tammah. Kemudian disebut dalam surah Abasa ni disebut surah perkataan Sakhah tentang kiamat. Datang selepas surah Abasa ni surah Takwir ni kita nak baca ni. Surah Takwir. Surah Takwir. Lepas surah Takwir ni ada surah Al-Infitar. Dua surah ni mendetailkan tanda-tanda berlakunya kiamat dan hari pembalasan. Dua surah terawal cerita pastinya kiamat, dahsyatnya kiamat. Pasti kiamat, dahsyatnya kiamat. Surah An-Nazi'at, surah Abasa. Kemudian diikuti dengan dua surah ni, surah Takwir ni dengan surah selepas ni, surah Infitar. Cerita apa? Tanda-tanda pastinya kiamat itu berlaku. Bila ada tanda, maknanya adalah bendanya, kan? Adalah yang menyebabkan tanda itu. Ada tanda, maka ada yang menyebabkan tanda itu. Sebab kita belajar ilmu akidah. Ilmu akidah belajar, kan? Apa tanda Allah tu ada? Apa tanda Allah tu ada? Paling kurang boleh jawab lah. Ada yang alam ini. Dah habis. Adalah dalil juga. Dalil juga. Ada alam ni tu jadi dalil lah tu. Dah tak jadi muqallid lah kita. Bukan orang taklid lah. Kita dah ada dalil. Walaupun tak boleh nak berhujah pun, tapi kita bercakap lah. Apa tanda Allah tu ada? Kita pun jawab. Ada alam ni. Ada matahari, ada bumi, ada manusia. Itu tanda Allah ada. Dah setakat tu je tahu. Tak jadi muqallid dah okey lah tu. Abang akidah kan, paling kurang jawab gitu. Kalau orang tanya apa tanda Allah tu ada, ustaz kata gitu je. Ustaz kata ada. Tu tak ada hujah, tak ada hujah kan. Jadi bila mana ada tanda-tanda kiamat menunjukkan bahawa kiamat tu ada. Orang nak pergi cari rimau, nak pergi cari harimau, dia carilah tanda-tanda rimau tu ada. Tak jumpa rimau pun tak apa, cari tanda dia. Tapak kaki dia ada. Tapak kaki dia ada harimau. Ada najis dia, najis rimau ada. Ada harimau dia kata. Tak nampak pun rimaunya. Tak jumpa pun rimaunya. Tapi dia yakin bahawa adanya harimau. Pasal apa? Tengok tapak kaki dia ada. Itu dia punya najis harimau tu ada. Ni tanda. Jadi sekarang didatangkan surah At-Takwir. InsyaAllah kita baca surah At-Takwir ini tentang tanda-tanda. Di samping dia menyambung balik cerita surah Abasa, kedahsyatan kiamat, dia tambah lagi dengan tanda-tanda adanya berlakunya kiamat dan hari pembalasan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, untuk pagi ini setakat itulah kita baca mukadimah surah Takwir. Ada 29 ayat. Surah Makkiyah, dinamakan At-Takwir kerana dimulai dengan firman Allah Ta'ala, Iza syamsu kuwirat, kan? Itu perkataan itu digulung. Dan surah ini masih lagi menyambung cerita surah Abasa tentang kedahsyatan kiamat, cuma ditambah lagi dengan tanda-tanda berlakunya kiamat dan hari pembalasan. Jadi insya-Allah moga-moga kita sentiasa ada kesedaran untuk buat persediaan, cari bekal. Selagi kita diberi modal ni, modal umur, modal sihat, modal ilmu, modal harta, banyak modal Allah bagi. Moga-moga kita boleh gunakan modal-modal ini pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kembalilah kebaikan nanti untuk manfaat kita juga di hari akhirat, manfaat ahli keluarga kita, anak-anak kita. Kalau sayangkan orang yang kita sayang atas muka bumi ini, maka usahakanlah agar mereka juga bersama-sama kita di hari kiamat kelak. Jangan kita seorang-seorang buat baik, ahli keluarga, anak isteri terbiar, kan?
Anak isteri kita biar, kita seorang buat baik, pergi masjid, balik masjid, pergi masjid, balik rumah, semayang, tapi anak isteri kita biar, tak tahu benda. Itu rugilah. Seolah-olah nak seorang-seorang. Kita nak di sana pun kita seronok bersama ahli keluarga, sebagaimana kita seronok dengan ahli keluarga kita kat sini. Jadi insya-Allah moga-moga Allah mudahkan laluan ini kepada kita, diringankan kita untuk melakukan amal-amal soleh, dan disempitkan kita daripada melakukan amal-amal jahat. Ini doa kita, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti insya-Allah kita sambung nanti kandungan surah secara umum. Sebelum kita baca 29 ayat ini, kita nak tahu secara umumnya sinopsis dia. Kandungan surah secara umum cerita macam mana. Okey, sinopsis dia. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yustajab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Astaghfirullah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah.